Kita macam mana dulu-dulu? Kan kita kan rukun iman, beriman dengan sekalian malaikat, beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan sekalian rasul. Kan gitu. Yang kita duk ngapal rukun iman. Rukun iman kedua kan, beriman dengan sekalian malaikat, beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan sekalian rasul. Tiba-tiba malaikat didatangkan 10 je. Kitab didatangkan 4 buah je. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Rasul hak disuruh hafalnya 25 je. Tapi rukun imannya beriman dengan sekalian malaikat. Jadi 10 je malaikat. Beriman dengan sekalian kitab, 4 je kita. Beriman dengan sekalian rasul, 25 je. Kita faham ke mana? Hak sebelum-sebelum ni kita faham macam mana? Kita faham dah. Malaikat banyak ke? Faham malaikat 10 orang tu je. Kita panggil orang. Lagi mana? 10 malaikat je. 10 orang pula. Yelah. Panggil 10 orang pun tak apa. Bukan mana malaikat tu orang. Beriman dengan sekalian malaikat. Berapa? 10 je malaikat. Gitu. Dah. Lepas tu? Beriman dengan sekalian malaikat. Kita diajar 10 malaikat. Akhirnya kita berpegang sekalian malaikat ke semuanya 10. Ada? Ada faham gitu? Tak, kita rukun iman, beriman sekalian malaikat. Lepas tu malaikat ada 10. Jibril, Mikail, kita budak-budak ni. Jadi fahamnya macam mana? Malaikat 10. Tak. Lepas tu dah kau mana sebenar? Janji ada di akidah. 10 ni kita beriman juga. Malaikat lah yang banyak lagi. Tak apalah. Hak banyak lagi tu secara ijmal. Hak 10 tu secara tafsir. Tapi tak pandai nak sebut. Tak apa. Sebab orang dak perici kita. Kita nak ajar pada anak cucu kemudian, kita pericilah sikit. Pericilah sikit. Beriman dengan sekalian kitab. Kena ingat baik. Kitab-kitab yang turunkan oleh Allah, dia panggil kalamullah. Banyak ni kalamullah. Kitab yang diturunkan daripada Allah pada Rasul. Banyak. Itu beriman belaka. Kita iman belaka banyak-banyak. Secara ijmal. Cara tafsir yang barulah pergi pada kitab 4 buah. Beriman dengan sekalian Rasul. Rasul 25. Adakah kita berfahaman Rasul selama 25 semua sekali? Daripada Nabi Adam AS sampai ke Nabi SAW, itulah dianya Rasul. 25 tu je. Gitu. Doa. Doa. Nak kira mana kita tu? Dok, kita sebut comel. Beriman dengan sekalian. Tapi yang kita hafal sikit je. Tak banyak. Dok sekalian hak mana? Hak malaikat 10, kitab 4, Rasul 25, kira mana? Itu tafsil. Faham tak ni? Kena cerita molek juga. Sebab kalau tidak, macam sifat 20 tu lah. Ada kau faham? Sifat Allah 20 je. Memang ada. Sifat Allah 20 je. Sia'ah 20. Dah kita duk ngapa 20? 20 tu tafsir. Bukan sifat Allah 20 je. Memang ada. Orang salah faham. Dia faham? Dah, kita kitab kecil-kecil kan. Kitab Faridah ni okeylah. Dia bagi dua lapis. Beriman cara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kemudian datang pula jalanan sifat 13. Jalanan sifat 20. Di awal kitab Faridah. Tak apalah. Ada pun kitab yang lain. Bermula sifat Allah ialah 20. Ada semua kitab. Dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. Setengah. Mana semua 40. Dan setengah. Dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. 20 tu setengah. Lagi setengah 20. Semua 40. Gitu.
Aduh. Tapi kita kecil. Orang belajar sekolah pun ni. Sifat 20 je dia mari. Dia tak mari hak sifat Allah banyak Dia tak mari. Dia cerita-cerita 20 lalu dah. Sifat Rasul 4 lalu dah. Tu mana buku sekolah. Hak sifat 20. Dia mari 20 lalu dah. Lepas tu macam mana tu? Orang mengajarlah kena hurah. 20 ni secara tafsil. Sifat kesempurnaan, sifat kamalah bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tak terhingga bilangan. Faham tak? Bukan 1 juta. Bukan 1 bilion. Bukan 1 trilion. Setakat tu je lah. Pandai sebut. Saya bukan saya pernah dengar Rudi Hakim. Daripada juta, bilion, trilion. Lepas tu ada lagi ni. Liang. Saya dengar Rudi Hakim. Mula-mula juta. Lepas tu bilion. Lepas tu trilion. Faham trilion? Trilion 1000 bilion. Dah. Bukan? 999 bilion. Terus naik kepada 1 trilion. Tak ada 1000 bilion. Ke macam mana? Macam 999,000. Patutnya 1000,000. No. Dah 999,000. Lepas itu 1000,000. Ada 1000,000. Mikir. Mana pula ustaz 1000,000? Tak kata nak bilang ke? Lepas daripada 999, 1000. Jadi kalau 999,000, lepas itu 1000,000. Tak ada 1000,000, timbul 1 juta. 990 juta, timbul 1 bilion. 1 trilion. Lepas tu dia ada ni, dia ada. Dia Hakim tu, dia sebut. Memang sebut nama betul lah. Ada ni. Tak kira lah. Tu semua ada hingga bilangan. 1 trilion ke, berapa trilion ke, dia terhingga, ada sub. Pada ni ada sub, ada kesudahan bilangan. Bilang. Habislah. Bila habis tak tahu bendanya banyak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Bukan 1 trilion, bukan. Tidak terhingga bilangan. Ini kita mengetahui serta berpegang cara ijmal. Ini panggil mengenal Allah. Tiba-tiba sifat Allah 20 je. Tidak mengenal Allah Ta'ala gitu. Jadi ijmal, tafsil. Ijmal, tafsil. 2 peringkat. Jelas. Belajar sangat. Ada jugalah yang belajar gitulah. Tapi dia tak faham. Hak 2 peringkat tu. Tak faham 2 peringkat. Hak berat laginya belajar sangat. Sifat 20. Sampai masa malaikah lah. Yang penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada peranan yang tersendiri. Memang kesemuanya ada peranan yang tersendiri. Kesemuanya ada peranan yang tersendiri. Apa makhluk yang Tuhan jadikan? Ada hikmah di belakang. Ada peranan di belakang. Apa makhluk yang Tuhan jadikan? Walaupun makhluk tu kita tengok, apa benda lah Tuhan buat benda gini ni. Dah. Apa yang Tuhan jadikan? Tidak sia-sia. Semuanya ada peranan tersendiri. Ada hikmah. Di sebalik semua kejadian yang telah jadikan. Walaupun benda tu tertengok. Tak ada faedah je. Dah. Allah tidak akan menjadi satu perkara yang tidak ada faedah. Semuanya ada peranan tersendiri. Tapi hakikinya, apa yang berlaku, qada. Gitu je lah. Jangan faham malaikat ada peranan tersendiri. Peranan yang secara hakiki. Ada. Secara hakiki tidak ada. Secara hakikinya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat yang mak banyak ni wajib imani atas jalan ijmal.
Berapa bilangan? Hanya Allah yang mengetahui. Dan bahawasa, ni hak wajib i'tikad juga ni. Dan bahawasa ni atas pada bahawasa ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Dan bahawasa yang ni dan wajib i'tikad. Bahawasa kepala-kepala, yakni ketua-ketua mereka itu malaikat 4. Iaitu 4, Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Nak ni. Ni hak kepala besar sekali. Turun kepada muka, nakir, roti, ati, malik itu orang ni. Ini ketua malaikat juga. Yang untuk tugas masing-masing. Tapi hak tu label yang kedua. Hak ketua betul-betul 4. Yang tu betul-betul 4. 4 malaikat dipanggil malaikat mudabbirun, malaikat yang mentadbir alam. Tempat malaikat bermusyawarah untuk mentadbir alam di langit yang pertama, di Baitul Izzah. Yang mana dewan bagi malaikat di langit yang pertama, di Baitul Izzah. Kalau kata apa namanya? Buang batu. Teruk dah. Buang batu daripada Baitul Izzah akan tepat jatuh kepada Kaabah. Daripada langit pertama, kalau kira lah, buang batu straight, jatuh di atas Kaabah. Itu Baitul Izzah. Di langit yang pertama menjadi dewan bagi malaikat bermusyawarah mentadbir alam. Malaikat mentadbir alam. Adapun dewan bagi syaitannya di laut tu. Syaitan bermusyawarah juga. Malaikat bermusyawarah juga. Malaikat bermusyawarah kerjaan dia. Syaitan bermusyawarah di dewan dia tu, di tempat musyawarah kerjaan dia. Syaitan kerjaan dia lah. Tapi hakikinya malaikat sama, syaitan sama, makhluk Allah yang lemah. Apa yang berlaku baik dan jahat, qadar dan qada. Situ je lah. Hak zahirnya baik mari daripada malaikat. Hak jahat mari daripada syaitan. Tambahan pula, tiap-tiap kita anak Adam ni, daripada mula Allah jadikan, disertakan satu malaikat mulhimun, satu syaitan bernama waswasun. Tiap-tiap anak Adam termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaitan yang dijadikan hak ditugaskan untuk goda Nabi tak ada peranan apa pun. Dia berperanan tapi tak berkesan apa pun. Sehingga kan walaupun ini pandangan daif, itulah satu-satunya syaitan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan daif. Sebab syaitan kafir belaka. Syaitan kafir belaka. Tapi ada pandangan satu-satu syaitan yang dijadikan untuk goda Nabi. Hak tu goda tak jadi beriman. Ada ni. Sebab itulah kita, kalau orang-orang ni nak kata syaitan, ingat baik, syaitan tu kafir. Syaitan tu kafir. Kalau kita kata seseorang tu syaitan, makna kita kata kafir lah. Sebab syaitan tu kafir. Syaitan seperti syaitan. Itu dia panggil tashbih baligh. Bukan syaitan. Macam orang yang melintasi orang solat tu kan. Kan Nabi kata syaitan kan. Orang semayang dia melintasi. Syaitan. Syaitan tu maknanya seperti syaitan. Syaitan betul. Kafir. Orang melintasi orang solat dosa besar. Tapi tak jadi kafir. Jadi tugas malaikat mulhimun duk cetuh kebaikan di hati kita. Syaitan yang mana was-wasung duk cetuh kejahatan kepada kita. Hak ni hak tetap dah ni.
Hak tukar ganti syaitan kat luar ni, atau syaitan lain pula. Atau hak jenis perebek. Tak jadi. Naik lepas perebek ke apa? Perebek askar tau. Kopra. Itu polis. Dia satu-satu pakat lah. Siapa ke sarjan. Tak jadi. Atau pula pakat naik. Siapa ke general pun tak kira dah. Pada ni. Sebab syaitan ni dia sentiasa bermusyawarah. Macam nak goda anak Adam ni. Pada ni. Tak padang pakat rendah, pakat yang tinggi pula. Sebab itulah ilmu ada amal jaga, tetap sunat ta'awuz, a'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah juga. Berlindung dengan Allah daripada syaitan buat apa lagi? Ilmu banyak dah. Tak. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Ilmu tu jalan untuk melepasi daripada tipu daya syaitan. Tak. Bukan ilmu semata-mata. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah tuan bagi syaitan. Dalam majlis ilmu ni, jangan duk cakap luar. Yelah, Allah Rabbil Alamin kan, Allah tuan kan. Alam ni termasuk syaitan. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain dari Allah dipanggil alam. Siapa Rabb, siapa tuan? Allah Ta'ala. Jadi alam ni malaikat ke, jin ke, manusia ke, syaitan, iblis ke, alam lah ke. Siapa tuan? Allah Ta'ala. Jadi minta berlindung dengan tuan dia lah. Macam contohnya, anjing tu, bunyi anjing tu. Lepas tu tak suruh lawang dia. Panggil tuang dia. Kalau lawang dia, macam tengok dalam YouTube tu lah. Budak tu, dia menari depan anjing. Anjing duduk dalam pagar, dia menari luar. Bolehlah dia menari. Anjing ni dalam pagar, cuba anjing tu boleh keluar. Sedap. Itu dalam gambar YouTube. Budak-budak reti. Anjing duduk salak dia dalam pagar. Dia duduk luar pagar. Dia menganjing ke anjing. Dia menari ke anjing tu. Anjing salak, dia menari. Anjing salak, dia menari. Kalau anjing terlepas pun ni. Tersedak dia. Budak. Kau tengok, budak ni nak kena. Terlepas anjing tu, habis punggung. Dah. Diduk anjing ke anjing. Lepas tu macam anjing tu, panggil tuang dia. Tuang dia keluar, duduklah. Gitulah. Jadi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tugas dia dah gitu, kerjaan dia. Malaikat cetuskan kebaikan, syaitan cetuskan kejahatan. Itu pada zahir. Hakikinya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ataupun jahat. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, ketua malaikat untuk mentadbir alam. Dan setengah daripada mereka itu malaikat yang amat banyak, yang wajib diimani secara tafsirnya hamalatul arsy. Artinya beberapa malaikat yang menanggung arasy bagi Tuhan, Arsyir Rahman, arah bagi Tuhan yang bernama Rahman. Dan mereka itu hamalatul arsy sekarang ini sebelum qiyamah lah. 4 malaikat, dan pada hari qiyamah 8 malaikat, tambah lagi 4 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Mana 8 malaikat hamalatul arsy, malaikat menanggung arah selepas daripada qiyamah. Ini di antara malaikat yang wajib kita imani secara tafsil. Hak ni kadang kita ni kurang didedahkan. Kita kurang didedahkan. Kita hanya didedahkan dengan malaikat hak 10. Dan setengah daripada mereka itu
Mereka yang wajib diketahui dalam tafsir, dan mereka itu 10 malaikat. 4 kepala yang dahulu, dan muka, dan nakir, 10. 10 ni termasuk 4 kepala malaikat, wajib imani cara tafsir, dan termasuk hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy pun di antara malaikat yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Wajib imani atas jalan tafsil. Sekarang ni Jibril 1 malaikat, Mikail 1 malaikat, Hamalatul Arsy 4 malaikat. Ni kita beriman cara tafsir akan jenis dia. Jenis apa? Malaikat yang menanggung arash. Yang ada berapa? Sebenarnya ada 4. Jibril, dia punya 1 malaikat Jibril. 1 je. 1 malaikat. Adapun Hamalatul Arsy ni, jenis dia. Nauk dia, jenis dia. Malaikat yang menanggung arash, yang bilangannya 4 sebelum kiamat. Jadi 8 selepas kiamat. Yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Bukan hanya 10 malaikat yang kita duk ngapa pada masa budak-budak. Ni kena ceritalah ni. Malaikat hamalatul arsy. Wallahu a'lam.